Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang kerani sebuah sekolah agama pasti tidak akan menyangka tindakannya yang pulang seketika ke homestay miliknya untuk mengambil barang di Taman Seterkasih bakal meragut nyawanya. Kejadian tersebut telah menggemparkan penduduk di taman perumahan itu dan rata-rata dari mereka amat terkesan dengan tragedi yang berlaku. Tragedi yang tidak pernah berlaku di taman rumah teres itu sebelum ini. Mangsa Nurul Syahira Muhammad Yatim berumur 29 tahun bekerja sebagai kerani Sekolah Agama Sungai Raya di Taman Seterkasih Bukit Pasir Muar dan suami mangsa bekerja di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada Ulu Tiram Kota Tinggi. Pasangan itu tinggal berasingan kerana bekerja di daerah yang berlainan. Oleh itu, rumah tersebut dijadikan homestay dan pasangan itu hanya tinggal di situ apabila suami mangsa pulang ke Muar. Pada petang hari kejadian 16 November 2015, seorang jiran mangsa Aminah Syukur berumur 34 tahun berasa curiga apabila enjin kereta Honda Civic pintu sebelah pemandu dan pintu rumah mangsa terbuka mendorongnya menyiasat apa yang telah berlaku dan dia terkejut apabila menemui mangsa terbaring dalam keadaan menyayat hati di depan pintu sebuah bilik. Semasa kejadian, suami mangsa tiada di rumah kerana bekerja manakala anak tunggal mereka yang berusia kira-kira 11 bulan dijaga pengasuh di rumah berhampiran. Dia yang terkejut dengan penemuan itu terus menjerit serta keluar dari rumah tersebut dan terus menghubungi talian kecemasan bagi melaporkan penemuan tersebut. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Azman Ayub berkata pihaknya dimaklumkan tentang kejadian itu pada pukul 6 petang dan apabila pasukannya tiba, mereka mendapat pintu sebelah pemandu kereta Honda Civic milik mangsa dan pintu depan rumah berkenaan terbuka. Siasatan awal tidak menemukan sebarang senjata lain dan tiada sebarang kesan pecah rumah. Malah keadaan rumah seperti biasa atau tiada tanda-tanda rumah itu digeledah. Bagaimanapun, dokumen pengenalan diri, dompet, telefon bimbit dan barang kemas mangsa semuanya hilang dipercayai dilarikan perompak. Dalam kejadian itu, mangsa mungkin telah melawan bagi mempertahankan dirinya, namun kemungkinan jeritan mangsa yang berusia 29 tahun itu meminta tolong tidak didengari jiran-jiran. Ekoran hujan lebat semasa kejadian. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar untuk proses bedah siasat. Menurut suami mangsa, dia terkejut dan sebar apabila melihat keadaan jenazah isterinya. Faris Jaafar yang bertugas di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada di Ulu Tiram, Johor Bahru, yakin isterinya cuba mempertahankan diri dan melawan penyerangnya ketika kejadian itu. Dia yang berusia dalam lingkungan 30-an dimaklumkan mengenai kejadian malang itu pada lewat petang dan terus bergegas pulang ke rumah tersebut. Bagaimanapun, hatinya luluh apabila diberitahu mayat isteri dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Faris berkata kali terakhir dia berjumpa isterinya pada pagi itu dan mereka sempat bersarapan sebelum dia pulang ke Pulada untuk meneruskan tugas seperti biasa. Sementara itu, abang sulung mangsa Muhammad Azrul Jaafar berumur 31 tahun yang menetap di Taman Maluri, Ulu Tiram memberitahu dia mengetahui kejadian tersebut pada pukul 6.50 petang sebelum bergegas ke tempat kejadian bersama-sama ibunya. Menurutnya, adiknya itu tidak mempunyai musuh. Mereka sekeluarga memang terkejut dengan kejadian ini dan tiba di Muar pukul 12 malam hari kejadian tetapi tidak dibenarkan masuk ke rumah kerana siasatan sedang dijalankan. Menurut Asisten Komisioner Azman Ayub, pada masa itu, siasatan menjurus kepada rompakan yang bertukar menjadi pembunuhan. Manakala motif dan punca kematian masih disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pihak polis juga tanpa membuang masa telah menubuhkan sebuah pasukan khas menjejaki penjenayah berkenaan dan beberapa jiran berdekatan rumah mangsa telah dipanggil untuk ditemu bual. Beberapa jam kemudian, polis telah menahan 6 lelaki warga Nepal berusia 25 hingga 43 tahun yang merupakan pekerja kontrak di kawasan itu untuk membantu menyelesaikan kes.
Namun kesemua warga Nepal itu dilepaskan kerana dipercayai tiada kaitan dengan kejadian. Walau bagaimanapun, pada 20 November 2015, polis Johor telah menahan seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam pembunuhan kejam mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, SAC Kamaruzaman Mamat berkata, suspek berumur 30 tahun yang merupakan jiran terdekat mangsa di taman perumahan itu ditahan pada pukul 6 petang. Suspek yang juga seorang pegawai kerajaan telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Kamarul Zaman berkata, suspek ditahan berikutan gagal memberikan keterangan yang memuaskan kepada polis semasa siasatan dijalankan. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah dan juga turut mempunyai 2 rekod jenayah lampau membabitkan jenayah kekerasan dan memiliki dadah. Kamarul Zaman turut berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyalurkan maklumat kepada polis dalam membanteras jenayah kejam itu. Pada 3 Disember 2015, suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Muar atas tuduhan membunuh mangsa yang juga jirannya di taman rumah teres tersebut. Tertuduh Zuraili Muhammad hanya menunduk faham setelah pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Syafiq Mustaza. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dan Magistrate menetapkan tarikh untuk sebutan semula kes. Keputusan dibuat selepas hakim membenarkan Timbalan Pendakwa Raya menunggu laporan kimia dan bedah siasat yang memakan masa sebulan. Prosiding dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syarmini Arjunan. Pada 28 Januari 2018, Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan Zuraili tanpa memanggil lelaki itu daripada tuduhan membunuh Nurul Syahira antara jam 2.05 hingga 2.30 petang 16 November 2015. Pihak pendakwaan yang tidak berpuas hati telah membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan. Namun keputusan tersebut turut dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 6 November 2019. Kes itu kemudiannya telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan oleh pihak pendakwa raya sebagai cubaan untuk mendapatkan keadilan bagi mangsa. Namun Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada 22 November 2021 mengekalkan keputusan mahkamah terdahulu yang melepas dan membebaskan suspek Zuraili Muhammad daripada pertuduhan membunuh mangsa kes ini. Ia selepas keputusan sebulat suara diputuskan oleh panel 3 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama Hakim Puan Sri Zaliha Yusof dan Datuk Harminder Singh Daliwal. Di akhir kes pendakwaan, mahkamah mendapati tiada kekhilafan dengan keputusan mahkamah terdahulu yang melepas dan membebaskan Zuraili selaku tertuduh daripada tuduhan membunuh Nurul Syahira Muhammad Yatim. Tengku Maimun berkata, Hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan tidak terkhilaf dalam memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Oleh itu, rayuan pendakwa ditolak dan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan dikekalkan, katanya. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Faizah Muhammad Saleh berhujah meskipun tiada kesan DNA tertuduh ditemui pada mangsa, namun mahkamah terdahulu terkhilaf apabila gagal mengambil kira bukti-bukti mengikut keadaan. Menurutnya, ada keterangan saksi yang menyatakan tertuduh cuba menjual telefon bimbit mangsa kepada kawannya untuk melunaskan hutang sebanyak RM500. Rakan tertuduh itu ada bertanya kepada tertuduh dari mana datangnya telefon bimbit itu dan dia diberitahu bahawa tertuduh mendapat telefon bimbit itu daripada jirannya. Ada juga keterangan saksi yang menyatakan Zuraili telah menjual barang kemas mangsa termasuk seutas rantai dan cincin belah rotan dengan harga RM1,000. Selain itu, Faizah berkata tindakan Zuraili sebelum ini menimbulkan keraguan, antaranya memujuk suami mangsa agar bedah siasat ke atas mayat Nurul Syahira tidak dijalankan, memanjat pagar lokap dan melarikan diri. Berhubung ketiadaan DNA tertuduh pada kuku mangsa, Faizah berkata ketika kejadian Nurul Syahira berusaha untuk cuba melepaskan jerutan di lehernya. Ia selari dengan keterangan saksi yang menyatakan terdapat DNA mangsa pada kukunya dengan kesan luka di lehernya. Sementara itu, Peguam Nahdan Rengganathan Abdullah yang mewakili Zuraili berkata, laporan forensik hanya menunjukkan kehadiran DNA suami mangsa. Menurutnya, tiada laporan yang menunjukkan kehadiran DNA tertuduh pada tubuh atau pakaian mangsa. Selain itu, ada kecacatan pada kes pendakwaan
kejadian apabila pegawai penyiasat gagal membuat siasatan lanjut mengenai barang kemas dan telefon bimbit mangsa yang dikatakan berada dalam milikan anak guamnya selepas kejadian pembunuhan itu berlaku. Oleh itu, suspek telah dibebaskan dari tuduhan membunuh mangsa. Kes ini membuatkan kita tertanya-tanya, apakah bukti DNA itu cukup penting pada masa kini dalam menentukan kesalahan dalam satu-satu kes? Mengapa tidak menggunakan cara pengadilan sebelum cara DNA ini digunakan di dalam mahkamah? Semoga penjenayah yang bertanggungjawab dalam kes ini dibalas dengan balasan yang saksama sama ada di dunia maupun di akhirat. Bukan penganiayaan yang kita perlukan, cuma cukup sekadar keadilan ditegakkan. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nurul Syahira Muhammad Yatim. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.